SI unit bagi kuasa. Okay, unit ni awak kena tahu sebab setiap kali pengiraan awak di hujung salin jawapan akhir awak mesti letakkan dengan unit. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Contoh untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan rumus tadilah, menggunakan rumus kuasa dan juga rumus tenaga elektrik. Okey, rajah 3.35 menunjukkan 1 liter yang dibekalkan dengan bateri sebanyak 6 volt. Okey, 6 volt. Ini adalah merujuk kepada V. Seperti biasa kita akan tuliskan maklumat yang dibekalkan dalam soalan. V, voltan atau beza keupayaan ialah 6.0 volt. Untuk menyalakan sebuah lampu, sekiranya arus, okey, dah kat itu sekiranya arus jadi I adalah bersamaan dengan 0.7 ampere mengalir selama 1 minit iaitu T bersamaan dengan 1 minit. Berapakah jumlah tenaga yang digunakan? Okey, nak cari E, berapakah jumlah tenaga? Jadi berdasarkan apa yang telah saya terangkan ataupun apa yang kita ketahui, okey, nilai T mesti dalam unit saat. Maka 1 minit kita kena tukar dulu ke dalam unit saat iaitu 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, kita nak cari sekarang E, apakah rumus bagi tenaga elektrik? Tenaga elektrik rumusnya adalah VIT. Jadi just gantikan maklumat ataupun kita buat penggantian dalam rumus E sama dengan VIT. So V adalah 6.0 volt, I adalah sama dengan 0.7 ampere, T adalah bersamaan dengan 60 saat. Jadi tekan kalkulator. Jawapannya berapa? 252. Apakah unitnya? Unitnya adalah joule. Okey. Itu contoh yang ringkas, contoh yang ringkas dan juga secara terus. Baik, kita lihat kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebatang lampu berpandaflor dilabelkan dengan 240 volt. Okey, maksudnya V adalah bersamaan dengan 240 volt. Okey, 32 watt. Okey, apabila nampak kat situ 32 watt bermaksud ia adalah merujuk kepada kuasa bersamaan dengan 32 watt. Sebab itu penting untuk awak tahu dia punya unit. Sebab pada unit itulah kita boleh tahu dia punya quantity physics. Sebab itu dalam physics unit sangat penting. Unit itulah yang dapat memberi maklumat kepada kita quantity physics yang terlibat. Okey, yang pertama hitungkan rintangan lampu. Okey, nak dapat apa? Nak cari R. Oh, sudah. Belajar tadi ikut asal P sama dengan VI sahaja. Tapi sekarang dia nak minta rintangan. Macam mana cikgu nak cari? I tak ada. Awak tahu pula V sama dengan IR cikgu. V sama dengan IR, macam mana nak cari rintangan? R tak ada. I tak ada. Macam mana dengan IR? So jangan gelabah dekat situ sebab kita ada rumus-rumus yang lain. So rumus apa yang kita ada tadi? P sama dengan VI, P sama dengan V kuasa 2 over R, P sama dengan I kuasa 2 R. Okey, ada 3 rumus yang melibatkan kepada kuasa. Jadi, kita pilihlah, kita nak cari R, kita nak cari R, maka kita pilih rumus yang ada P dengan V, R. Ada P, ada kuantiti P, ada kuantiti V, ada kuantiti R. Okey, daripada situ kita akan dapat sini, kita akan guna formula yang kedua iaitu P bersamaan dengan V kuasa 2 over R.
Dan kita nak cari apa? Kita nak cari R, kita susun semula R akan jadi subjek, perkara rumus, R sama dengan V kuasa 2 over bahagi dengan P. So barulah kita gantikan nilai. Okay, V adalah bersamaan dengan 240 kuasa 2 bahagi dengan kuasa, iaitu 32 watt. Okay, so berapa nilai rintangan yang awak dapat? $1,800 ohm. Okey, 1,800 ohm. Itu rintangan yang ada pada lampu pendar law berdasarkan kepada pengiraan kita. Okey, B. Yang B apa yang nak cari? Arus yang mengalir melalui lampu dalam keadaan normal. Okey, apabila ada perkataan dalam keadaan normal, maksudnya dia akan menghasilkan kuasa sebanyak 32 watt. Kalau maksud kat situlah, kalau keadaan normal, dia akan menghasilkan kuasa 32 watt. Okay, ini A tadi kita dah kira, kita nak kira yang B pula. Okey, jadi kita gunakan nak cari apa? Nak cari I, nak cari I. So kita ada P VI, betul? Jadi B kita hanya gunakan rumus P sama dengan VI. Dapat berapa? P adalah kuasanya 32 watt. Bersamaan dengan voltan dia adalah 240 volt bahagi dengan I. Jadi I bersamaan dengan 240 bahagi dengan 32. So dapat jawapan. Betul ke ni? P sama dengan VI. I sama dengan, oh salah. Maaf. Salah kedudukan. Okey, semula. Okey, VI. Okey, so I adalah bersamaan dengan 240 volt bahagi, masalah lagi. Okey. 32 bahagi dengan 240. 232 bahagi dengan 240. I sama dengan P per V. Okey. P per V. Okey, so I adalah sama dengan P per V. P powernya ada 32, voltanya adalah 240 volt. Okey, so kita bahagi kat situ 32 bahagi 240 volt. 32 bahagi 240 bersamaan dengan 0.133 ampere. Okey, C. Tenaga elektrik yang dibekalkan, hitungkan tenaga elektrik. Oh, yang dibekalkan dalam masa 3 jam. So, T kat sini adalah bersamaan dengan 3 jam. Kita nak tukar kepada saat. Jadi, 3 jam kali 60 minit kali 60 saat. So, bersamaan dengan 3 darab 60 bersamaan dengan 10,000. 1,800. 800 saat. Dia nak cari tenaga. So tenaga elektrik adalah sama dengan VI, VIT. Okey. Semua ni kita dah kira ataupun kita boleh gunakan terus E sama dengan P, PT. So VI adalah P kan? VI adalah P. Jadi nak mudah kita terus gunakan power. Tenaga sama dengan kuasa darab dengan masa. Kuasa adalah 32 watt darab dengan 10,800 saat. So tenaga yang digunakan adalah bersamaan dengan 10,800 darab 32 bersamaan dengan 345,600 joule. Okey.
Itu nilai dia lah. 345,600 Joule. Tinggalkan jawapan awak dengan bentuk macam ni lebih baiklah. Kalau nak bentuk standard form, boleh juga dalam standard form tapi awak jangan bundarkan. Macam tu. Tapi saya rasa lebih baik awak tinggalkan jawapan awak dalam bentuk nombor macam ni lah. Okay, so habis berkaitan dengan, ya. Kalau kilojoule cikgu. Sebab dia nak 3, 4, dia nak dalam unit, dia nak dalam unit kilojoule. Okey, dia nak unit dalam kilojoule, maka kita tukarkan, dia akan jadi 345.6 kilojoule. Okey, sebab nak tukar kepada kilo, kita bahagikan dengan 1000, yang gerakkan titik lah. 1, 2, 3 kali. Gerakkan titik sebanyak 3 kali untuk tukar kepada kilojoule. Okey. Okey, penggunaan rumus untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan tenaga dan kuasa elektrik. Macam mana kita nak gunakan rumus-rumus yang ada tadi, bergantung kepada maklumat yang diberikan dalam soalan. Okey, sebagai contoh situasi pertama, dalam soalan hanya beri nilai V dan juga nilai I. Maka rumus yang akan digunakan adalah rumus P sama dengan IV ataupun VI. Tapi kalau dalam soalan tu ada dia bagi nilai V dan juga nilai R. Awak tak boleh nak guna P sama dengan VI sebab tak ada nilai I. Maka nak mudah awak terus gunakan rumus P sama dengan V kuasa 2 per R. Situasi ketiga pula, dia hanya bagi nilai arus dan juga nilai rintangan. Nilai bagi beza keupayaan tidak dibekalkan. Jadi tak boleh nak gunakan P sama dengan VI, P sama dengan V kuasa 2 per R. Tak boleh nak guna yang tu. Dan kita guna cari rumus yang direct. Berdasarkan, rumus yang terus berdasarkan kepada maklumat yang ada dalam soalan. Itu lebih mudah lah. Okey, jadi kat sini gunakan P sama dengan I kuasa 2, I kuasa 2R. Okay, kita cuba tengok contoh yang lain. Rajah di sebelah menunjukkan sebiji mentol yang disambung kepada satu sel kering dengan rintangan dalam yang boleh diabaikan. Okey, rintangan dalam diabaikan. Bacaan voltmeter ialah 3 volt. Okey, so V kat sini adalah 3 volt. Dan rintangan filament ialah, so R kat mentol adalah sama dengan 3 ohm. Hitungkan bacaan ammeter dalam liter. Okey, berapakah bacaan ammeter dalam liter? Sekarang ni kita abaikan rintangan. Rintangan dalam boleh diabaikan. Rintangan dalam boleh diabaikan. Kalau rintangan dalam boleh diabaikan, maksudnya kalau arus mengalir dekat dalam liter ni, bacaan pada voltmeter ni juga akan menunjukkan bacaannya 3.00 volt. Okey, ni liter sesiri sahaja, hanya ada satu mentol. Jadi nak cari dia punya arus, V sama dengan IR. Okey, berapa V? V adalah 3 volt. I yang kita nak cari, rintangan filamentnya adalah 3 ohm. Jadi I adalah bersamaan dengan 1 ampere. Okey, soalan yang kedua, B. Cas yang mengalir melalui mentol dalam masa 2 minit. Okey, apakah rumus untuk cas? Q adalah sama dengan IT. Okey, masa yang dekat sini adalah 2 minit. T sama dengan 2 minit. Tukar kepada saat. So, T adalah bersamaan dengan 120 saat. Jadi Q adalah sama dengan I, nilai yang kita dapat tadi adalah 1 ampere. Okey. Darabkan dengan masa 120 saat, jadi kuantiti cas ataupun cas yang mengalir dalam mentol selama 2 minit adalah bersamaan dengan 120 coulomb. Okey, seterusnya C. Jumlah tenaga yang ditukarkan kepada tenaga haba dan cahaya dalam masa 2 minit. Okey, apa rumus dia? E adalah sama dengan VIT. Okey, ataupun
kita boleh guna juga E adalah sama dengan VQ. Kenapa kita boleh guna VQ? Sebab Q kita dah kira dekat sini. Boleh guna. Nak guna VIT boleh, nak guna E sama dengan VQ pun boleh. Okay, so E adalah sama dengan V adalah 3. Darab I, contoh kita nak gunakan VIT, darab dengan 120. Kita akan dapat jawapan 360 joule. Okay. Kalau nak gunakan E sama dengan VQ, E sama dengan VQ, V adalah 3, Q adalah 120 Coulomb. So dapat juga jawapan yang sama iaitu 360 joule. Okay, itu dalam bentuk tenaga. Okay, contoh lain, sebiji mentol berlabel 12 volt. Sebiji mentol berlabel 12 volt, 36 watt. So V dah tahu, V sama dengan 12 volt. Power adalah sama dengan 36 watt. Disambut dengan sebuah bekalan kuasa 12 volt. Maksudnya sekarang ni disambung dengan 12 volt, jadi kuasa yang akan dihasilkan adalah 36 watt. Jadi hitung arus yang mengalir melalui mentol. Okey, tahu rumus P sama dengan VI. Oh, ni rumusnya. Okey, ni direct. Okey, so gantikan saja power kuasanya adalah 36 watt sama dengan beza keupayaan 12 volt. Disambungkan dengan 12 volt. Okey, I. Jadi I adalah sama dengan 36 bahagi dengan 12. So arus bersamaan dengan 3 ampere. Okey, B. Berapakah tenaga elektrik yang ditukarkan jika mentol itu dihidupkan selama 30 minit? Oh, 30 minit. T adalah sama dengan 30 minit. Mesti tukar dulu dalam saat. Jadi 30 darab dengan 60 saat. Kita akan dapat kat sini adalah 18,800 saat. Dan minta tenaga elektrik. So kita nak guna apa? E sama dengan PT. E sama dengan PT. Kenapa cikgu E sama dengan PT? Okey. Sebab E adalah sama dengan VIT juga, betul? Okey. VI ni sama dengan apa? VI adalah sama dengan power. Tak sama. Sama dengan ke atas. So kita boleh guna E sama dengan PT. So masukkan sahaja. P adalah bersamaan dengan 36 watt. T adalah dalam unit saat, 1800 saat. Jadi jawapan akhir untuk tenaga elektrik darabkan 36 darab dengan 1800. So akan dapat 64,800 joule. 800 joule. Okey, atau 64.8 kilojoule. Okay, contoh yang kedua, satu pemanas rendam mempunyai label. Okey, beli pemanas rendam labelnya 1400 volt, 140 volt, 750 watt. Okey, maksudnya apa? Maksudnya pemanas rendam ini akan menghasilkan tenaga sebanyak 750 joule sesaat apabila disambungkan dengan bekalan kuasa 140 volt. Okey, soalan tanya. Maklumat kita ada power adalah sama dengan 750 watt dan juga V bersamaan dengan 140 volt. Okey, berapa rintangan nak cari R? Okey, nak cari R. So yang A, rumus yang kita boleh gunakan berdasarkan maklumat yang ada dalam soalan ialah kuasa bersamaan dengan V kuasa 2 bahagi dengan R. Jadi R akan sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan P. So 140 kuasa 2 bahagi dengan 750 watt. So rintangan yang akan diperoleh adalah 140 kuasa 2 bahagi dengan
750 bersamaan dengan 26.13 Oh. Okey, soalan berikutnya tanya. Berapakah tenaga elektrik yang dibekalkan selama 15 minit? Tenaga elektrik bagi dalam unit minit. Tukar kepada saat. Ingat, minit mesti tukar kepada saat dahulu. Kita akan dapat berapa bacaan dia? 15 darab 60 saat. So bersamaan dengan 900 saat. Okey, so tenaga untuk B, tenaga adalah sama dengan PT. P-nya berapa? P-nya adalah 750 watt darab dengan saat 900 saat. So tenaga yang akan dibebaskan dalam masa 15 minit adalah sebanyak 675,000 joule. Ini dalam masa 15 minit. Sebab apa? Sebab dalam 1 saat dia dah bebaskan tenaga sebanyak 750 joule dalam masa 1 saat. Jadi kalau 900 saat, lebih banyaklah tenaga yang akan dibebaskan. Okey. Habis berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan kepada kuasa dan tenaga.